selamat petang diucapkan kepada Dr. Hairul dan rakan siswa-siswa guru yang lain. Tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah Undang-Undang Kantung Sekolah wajar atau tidak kepada murid yang ingkar adil PDPR. Okey. Pada pandangan saya rasa denda gantung sekolah tu sudah lebih kerana kita tidak tahu dan kita tidak pasti yang kalau murid tu gantung sekolah, dia akan betulkan dia habit dia ke atau tidak kan. So saya rasa pihak sekolah boleh berikan denda yang kita pasti dia akan betulkan habit dia, dan saya rasa kita boleh berikan peluang kepada pelajar itulah. Mel boleh sambung? Saya juga bersetuju dengan pendapat saudara Baraj tadi. Jadi pada pendapat saya, hukuman undang-undang gantung sekolah itu adalah perkara yang tidak wajar. Perkara tersebut adalah tidak wajar kerana kita dapat lihatlah pada aspek pada masa kini kan negara kita dilanda dengan pandemik. So jadi perkara tersebut adalah agak kurang munasabah lah sebab ada setengah pelajar khasnya untuk golongan B40, jadi ada setengah yang tidak berkemampuan untuk membeli gadget ataupun capaian internet mereka kurang. Jadi pihak sekolah tidak bolehlah suka hati untuk mengambil tindakan lah kepada mereka untuk terus menggantung sekolah kan. Selalunya masalah capaian internet tu dia bukan sekali saja berulang kan, selalunya dia berulang 2-3 kali. Jadi oleh itu untuk pada masa kini perkara itu tidak munasabah dan sekiranya perkara itu diteruskan dilakukan dengan berterusan, ianya akan boleh menyebabkan tekanan lah kepada pelajar. So ada berita lah menggemparkan pelajar kan ada pelajar yang meninggal, beberapa pelajar yang meninggal akibat tekanan daripada assignment, kerja lah, banyak kerja. So itu bukan disebabkan undang-undang kan, tapi ianya kemungkinan boleh menyebabkan disaster kepada pelajar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Danusha, apa pandangan awak dalam kes ni? Okey, pada pandangan saya, bergantung sekolah ni tidak wajar kerana ada juga murid-murid ni berasa semakin bosan sebab sudah setahun setengah kan PDPR ni. So ada ramai guru yang tidak kreatif dalam dalam pengajaran. So bila dah bosan, mereka pun tak ada juga PDPR. Bayangkan kita sendiri kan kena hadapi PDPR yang sama setiap hari selama tahun lebih. Mestilah rasa bosan dan terfikir yang penting juga. So itulah daripada pandangan saya. Saya terima juga pendapat Danusha. Zulhelmi? Ya, saya. Saya juga menyokong pendapat para Melda dan Danusha kerana bagi saya pelaksanaan undang-undang untuk menggantung pelajar daripada sekolah sangat tidak wajar kerana kita perlu melihat dulu apakah alasan yang diberikan oleh budak yang kerana tidak menghadiri PDPR. Kerana sesetengah keluarga mempunyai masalah yang berlainan. Ada setengah keluarga yang mempunyai masalah rangkaian internet, ada yang kekurangan gadget, ada yang tidak mempunyai satu persekitaran yang kondusif untuk belajar. Jadi guru perlu bertoleransi dengan pelajar dan dan mencari satu penyelesaian bagi mengatasi masalah tersebut. Terima kasih.
Nur Izzati. Saya juga setuju dengan pendapat Zul, di mana tidak wajar untuk nak buat gantung sekolah ni sebab terdapat juga pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman, jadi mereka sukar untuk mendapat capaian internet dan mereka sukar untuk masuk ke dalam kelas. Jadi tak sepatutnya untuk ambil gantung sekolah. Okay, terima kasih. Rasanya ramai yang kata tak wajar. Tak apalah. Syarul Nizam. Okey, pada pendapat saya lah, saya lain sikit pada yang lain. Bagi saya, undang-undang gantung sekolah tu mungkin wajar sebab ada pelajar yang dia memang sengaja tak nak masuk PDPR sebab dia kata PDPR ni tak sama macam sekolah. So dia ambil tindakan mudah, dia tak nak masuk, dia sengaja tak nak masuk. So bagi saya, benda tu sama je kalau dekat sekolah, kita ponteng, kita tak ada sekolah. So sama je lah dengan kita sengaja tak nak masukkan PDPR. Jadi benda tu adalah sama, cuma cara dia berbeza. So saya rasa hukuman gantung sekolah ni wajar sebab pihak sekolah juga boleh mengurangkan lah. Maksudnya gantung sekolah tu mungkin dalam 3 hari ke 2 hari ke, kita bagi peluang kat dia. Kalau dia memang tak nak join, lepas tu kita bagi lagi denda ke, bagi peluang lagi. Kalau dia betul-betul tak nak join, kita mungkin boleh ambil tindakan lebih tegas lah. Macam kita boleh buang sekolah ke, ataupun kita boleh pergi ke rumah dia ke, tanya masalah dia, kenapa dia tak nak join. Itulah pada pendapat saya. Nur Adlin Nabilah. Okey, bagi pendapat saya, undang-undang sekolah ni tidak wajar lah. Sebab macam yang semua cakap tadi, ada juga murid-murid yang tidak berkemampuan, tak ada peranti elektronik seperti telefon ke, laptop ke dan sebagainya. Ada juga yang tak ada capaian internet yang baik, jadi dia tidak dapat hadir ke kelas. Dan juga contoh macam kita katakan, murid itu menipu, cakap dia tak boleh masuk sebab tak ada peranti elektronik apa. Bagi saya lah, bagi pendapat saya, kita susah nak ukur murid itu bercakap benar atau tidak. Jadi undang-undang gantung sekolah ni mungkin sukar untuk dilaksanakan lah pada musim COVID ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terakhir yang Muhammad Abdul Hakam. Okey, terima kasih Barat. So pada pendapat saya, undang-undang menggantung pelajar pada waktu PBR ni tidak wajar. Sebab apa? Sebab macam email dah cakap, jika kita melihat perspektif pada COVID-19 ni, banyak benda yang benda baru, zaman perubahan daripada kita face to face kepada zaman teknologi. So maybe murid-murid ni tidak mempunyai kemahiran yang tinggi dalam teknologi, ataupun mereka kurang peranti ataupun capaian internet mereka. Jadi perkara menggantung pelajar sebab mereka tak masuk kelas ni, pada saya tidak wajar. Lagipun tidak semua pelajar ingin tak masuk kelas. Walaupun mungkin ada segelintir yang memang sengaja, tapi kebanyakannya mereka bersungguh-sungguh lah untuk belajar sebab mereka tahu bahawa pendidikan ni merupakan perkara yang penting dalam diri mereka. So apapun usaha-usaha cikgu tu yang paling penting, sebab daya kreativiti cikgu yang boleh berupaya menarik pelajar itu sendiri untuk masuk ke dalam kelas. Sebagai contoh, macam kita lihat zaman sekarang ni orang muda suka macam platform TikTok ke YouTube ke suka tengok. So guru-guru mestilah menggunakan daya kreativiti beliau untuk menggunakan platform-platform ini untuk mengajar subjek-subjek mereka kepada
murid-murid ini. Sekian daripada itu. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Okey, rasanya ramai yang rasa tidak wajar lah untuk memberikan hukuman gantung sekolah kepada pelajar yang ingkar masuk PDPR. Saya rasa saya nak dengar juga kesimpulan yang dibuat oleh Emelda. Boleh tak? Saya nak kesimpulan. Lepas tu saya buat kesimpulan. Okey? Emelda? Mel? Mel? Okey, tak apalah. Rasanya Mel tak lost connection. Tak apa. It's okay. Okey, saya buat kesimpulan lah. Okey, saya rasa saya pun tak tahulah. Saya pun tak pasti kalau hukuman gantung ni wajar atau tidak kepada pelajar yang ingkar PDPR. Ada yang kata tak wajar, ada yang kata wajar. Rasanya pihak sekolah ni merupakan tanggungjawab pihak sekolah untuk tentukan denda apa yang sesuai untuk diberikan kepada pelajar yang ingkar PDPR. Bukan kalau pelajar tu tak nak masuk, kita just berikan hukuman gantung. Bukan yang tu merupakan salah lah. So saya rasa kita perlu fikir juga denda apa yang sesuai untuk pelajar tersebut. Kalau pelajar tu melakukan kesalahan yang macam teruk ke atau kesalahan yang besar, kita boleh berikan gantung sekolah. Tapi kalau dia just tak nak masuk PDPR sengaja-sengaja tu, itulah. Kalau macam Nur Erlin kata, kalau macam pelajar yang tidak mempunyai connection yang baik macam tu, kita perlu berfikir jugalah. So saya rasa yang tu je kesimpulan daripada saya. Thank you.